Buletin Didik 27 Oktober bersama saya Fazilah Ani Harun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 29 pelajar vocational mempertaruhkan kemahiran mereka dalam pertandingan akhir Junior Skills Malaysia 2022. Pertandingan selama 2 hari di College Vocational Sultan Abdul Samad KVSAS Banting melibatkan kemahiran pemasangan elektrik, memasak serta pembuatan kek dan pastry. Pertandingan bermatlamat memberi pendedahan kemahiran bidang masing-masing pada usia muda selain menyediakan bakat untuk pertandingan antarabangsa. Pertama kali diadakan untuk peringkat junior iaitu bawah 16 tahun, pertandingan bagi kategori membuat kuih dan pastry menampilkan 8 peserta dari 4 institusi. Selain kek 2 tingkat, peserta dikehendaki menghasilkan 2 jenis pencuci mulut dan 1 jenis kuih tradisional. Banyak aspek lah yang kita ambil kira. Contohnya kalau platter dessert kita tengok daripada dia punya taste, dia punya texture, dia punya degree of difficulty, kesusahan dia membuat dia punya dessert. Tak ketinggalan juga daripada segi kebersihan, daripada hygiene, dia punya portion dan sebagainya. Bagi kemahiran pemasangan elektrik, 10 pelajar berjaya melayakkan diri ke peringkat akhir. Mereka adalah pelajar College Vocational Bintulu, SMK Jugra, SMK Tengku Idris Shah, SMK Bandar Tasik Mutiara dan SK Undang Jelebu. Tugasan dia adalah membuat satu pendawaian yang lengkap dan boleh berfungsi selama 11 jam. So tugasan ini bermula daripada semalam, daripada kerja-kerja mekanikal, membuat bentuk piping, trunking, kemudian buat pendawaian, semalam 6 jam. So hari ini 5 jam lagi, 3 jam untuk menyudahkan kerja-kerja pendawaian. Yang 2 jam nanti dia adalah kerja-kerja programming. So yang ini kita ke arah basic kepada smart home. Maksud dia pendawaian domestik biasa ada, tapi kita campur sedikit dengan programming PLC. Bagi pertandingan memasak, 11 finalis pula dikehendaki menyediakan secara keseluruhannya 4 hidangan, 2 hidangan pada satu hari dalam tempoh 6 jam. 6 lagi kategori kemahiran lain turut dipertandingkan di beberapa lokasi lain terpilih. Pemenang bagi pertandingan-pertandingan ini akan diumumkan pada majlis penutup dan penyampaian hadiah yang akan diadakan pada 3 November depan. Pertandingan ini sangat memberi impak kepada pelajar-pelajar kita dari segi memperkasakan TVET, ya, kerana kita telah pelajar ini telah didedahkan dengan pertandingan sejak daripada mereka ini berusia muda lagi, ya, iaitu 16 tahun ke bawah. Ya. Ada di kalangan peserta kita yang berumur 11 tahun, iaitu di darjah 5 lagi. Ya. Mereka telah pun mula memasuki pertandingan ini. Dalam pada itu turut berlangsung Hari Terbuka KVSAS yang melibatkan lebih 500 pelajar dari sekolah menengah kebangsaan sekitar Kuala Langat. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pameran inovasi, taklimat kerjaya serta jualan oleh pelajar. Sementara itu, usia yang muda tidak menjadi penghalang untuk berkecimpung dalam bidang elektrik. Pertandingan akhir Junior Skills Malaysia membuka peluang kepada Nur Saif Amar Nur Sudikin, 11 tahun, mengembangkan minatnya dalam bidang elektrik dan elektronik. Masih bergelar pelajar di SK Undang Jelebu, kemahirannya itu dipelajari daripada bapanya sendiri yang merupakan seorang tenaga pengajar college community. Sebenarnya saya nampak dia punya minat ni daripada dia sekolah pra. Kita nampak dia minat kepada reka cipta lah. So bila ada pertandingan ni Junior Skill, kalau ikutkan ni yang kali ketiga, saya cuba bagi pendedahan pada dia untuk dia terlibat dengan bidang kemahiran. Sebab kita nampak sekarang ni untuk kerjaya bukan sahaja memerlukan akademik tapi juga memerlukan kemahiran. Jadi saya nampak kelebihan yang ada pada anak saya untuk setakat ni, antaranya tangannya kiri kanan hidup untuk buat kerja. Jadi kita nampak bahawa pemikiran dia, otak dia kiri kanan akan bekerja bersamalah. So kita nampak dia boleh pergi seiring antara akademik dan juga kemahiran. Menjadi finalis termuda dalam pertandingan kemahiran pemasangan elektronik, anak kedua daripada 3 beradik ini menjadi pencabar buat 9 lagi peserta. Penyertaan pada usianya itu bagaimanapun tidak terkecuali daripada penjurian yang mengambil kira aspek keselamatan, kekemasan, ketepatan, pengujian dan fungsi. Saya buat latihan setiap hujung minggu. Satu lagi sebab dia anak kecil kan, kita kena ikut dia punya rentak. Dia minta barang kita kena beli. Jadi dekat situ je lah, cuma nak melayan perasaan kanak-kanak kan. Tapi dia boleh bagi kerjasama pada saya dan saya pun boleh bersama-sama dengan dia untuk latihan lah.
Pertama kali menyertai pertandingan sekaligus terpilih menjadi finalis, anak kelahiran Kuala Lumpur ini tidak terlalu mengharapkan kemenangan semata-mata, sebaliknya mahu mengumpul pengalaman dan mendapat pendarahan awal kerja sebenar di lapangan. Seterusnya di Perlis pula, dengan sentuhan kreatif dan kemahiran bertukang, barangan yang rosak dan terbuang diinovasi menjadi peralatan pelbagai guna dan hiasan yang menceriakan kawasan sekolah. Kelainan itu ditonjolkan Sekolah Kebangsaan Santan di Kangar setelah lebih setahun melakukan transformasi. Perubahan itu dilakukan oleh Guru Besar Cikgu Syagul Yohanis Muhammad Yusof sejak mula berkhidmat di sekolah itu pada Mei tahun lalu. Ia hasil kerjasama warga sekolah dan pekerja pembersihan. Menariknya, dekorasi itu tidak menggunakan modal yang banyak kerana 80% menggunakan barangan yang boleh dikitar semula seperti botol air, pintu dan meja yang rosak, kepala katil serta sisa pokok yang ditebang. Hasil transformasi itu membawa pelbagai kejayaan dalam kalangan murid, antaranya rekod kehadiran yang meningkat kepada 95% berbanding 75% sebelum ini dan pertambahan murid daripada 350 orang kepada 439 orang tahun ini. Selain itu, lebih 30 murid yang sebelum ini mengikuti kelas pemulihan kini menurun kepada 15 orang di mana separuh daripadanya sudah boleh membaca. Kami redesignkan program itu menjadi lebih menarik dan mudah murid untuk membaca, membuat suatu aktiviti lah. Dari segi konten tu orang kata redesign ni banyak, ada 3, redesign konten, A+ dan redesign space ada 3. Itulah kami menerima apa yang pengarah beri kepada guru besar, semua pengetua yang guru besar, itulah yang kami buat di sekolah. Transformasi itu melibatkan 11 bilik di tingkat 2 dan 3 bangunan sekolah selain di makmal komputer serta perpustakaan. Antara bilik-bilik yang menarik adalah bilik Santan Sport Club SSC, bilik sinema yang dijenamakan semula dari bilik tayangan serta bilik muzik yang dinamakan sebagai mini studio. Dengan hasil kreativiti itu, SK Santan telah menerima lebih 150 kunjungan dari sekolah di seluruh negara termasuk sebuah sekolah di Bangkok, Thailand. Keunikan lain yang ada di sekolah ini ialah bangunan pertama bilik kelas yang berusia 95 tahun. Dengan mengekalkan identiti bangunan itu, ia dijadikan perpustakaan dengan ciri-ciri sejarah dan warisan lama yang dinamakan sebagai R&R iaitu Read and Rest. Di sini dikurangkanlah penggunaan meja yang tinggi itu, kursi meja dikurangkan. Jadi mereka membaca secara santai sama ada di lantai ataupun di atas pentas di sana lah. Kemudian di ruang pameran ni kami pamerkan baju tradisional berbagai kaum, barang-barang lama daripada zaman lama lah tu, pinggan mangkuk, bekas air, mesin taip. Zaman sekarang budak-budak tak nampak dah mesin tape ni. Jadi mereka boleh melawat ke sini dan lihatlah. SK Santan menerima pelbagai anugerah di peringkat negeri dan kebangsaan. Dinobatkan sebagai ikon 3K iaitu keceriaan, kesihatan dan keselamatan. SK Santan akan mewakili Perlis ke peringkat antarabangsa dalam masa terdekat. Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS berjaya melahirkan 493 graduan Sijil Kemahiran Malaysia SKM dan Diploma Kemahiran Malaysia DKM dalam bidang pendidikan latihan teknikal dan vocational pada tahun ini. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazli Khalid berkata, kesemua graduan itu adalah pelatih program TVET dilaksanakan KEMAS. Latihan itu juga diiktiraf Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Menurut Datuk Seri Mazli, KEMAS telah memperuntukkan sejumlah RM2 juta tahun ini untuk melaksanakan program sijil dan diploma TVET. TVET KEMAS memberi fokus dalam bidang jahitan dan kulineri dengan kos pengajian ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan, manakala pelajarnya pula terdiri daripada belia kumpulan B40. Tumpuan sudah semestinya akan diberikan kepada pembangunan modal insan luar bandar bagi menjana pendapatan solid untuk menenangi kos sara hidup seperti program Quick Win, kursus kemahiran jangka pendek, kursus keusahawanan dan mencipta peluang pekerjaan di luar bandar. Bertitik tolak dari itu, Kementerian amat memandang berat soal pendidikan kemahiran yang pada ketika ini amat penting
bagi mencipta peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian pada Majlis Convocation Kemahiran Malaysia ke-13 KEMAS di Alustar, Kedah. Sehingga kini KEMAS telah melahirkan 2,400 graduan dalam pelbagai bidang kemahiran sejak 2007. Pada Majlis Convocation itu, 460 graduan TVET KEMAS menerima SKM, DKM dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia. Universiti Teknologi Mara UiTM sekali lagi mencatat kejayaan melalui usaha memperjuangkan agenda kelestarian dan pembangunan mampan apabila tersenarai dalam edisi pertama QS World University Rankings Sustainability 2023. Penarafan itu sebagai kayu pengukur komitmen sesebuah institusi ke arah agenda kelestarian dan pembangunan mampan. Naib Chancellor UiTM, Profesor Datuk Teknologis Dr. Hajah Roziah Muhammad Janur melalui satu kenyataan berkata, kejayaan itu adalah satu daripada penanda aras universiti itu untuk mencapai status globally marketable menjelang 2023. Sebagai sebuah universiti yang komprehensif, UiTM sentiasa mencari peluang yang melangkaui pendidikan dan pembelajaran untuk memberi impak yang lebih besar kepada dunia secara amnya. UiTM melalui kenyataannya melaporkan mencatatkan kedudukan di tangga 361 ke 380 daripada 700 universiti di dunia yang tersenarai. Manakala dalam kalangan 9 universiti di Malaysia, UiTM berada di kedudukan keempat. Melalui penarafan itu, institusi dinilai melalui dua indikator utama iaitu impak sosial dan alam sekitar yang menyumbang kepada kedudukan keseluruhan penarafan. Prestasi terbaik adalah dalam kategori impak alam sekitar dengan kedudukan 330 dunia, manakala bagi indikator impak sosial pula, UiTM berada di kedudukan 414 di dunia. Majlis Agama Islam Negeri Johor MAINJ menyerahkan bantuan lebih RM100,000 untuk membantu pelajar B40 Universiti Teknologi Malaysia UTM. Sumbangan disalurkan melalui tabung wakaf yang disampaikan melalui pelbagai bentuk termasuk makanan percuma, komputer riba serta bantuan iuran pendaftaran ke institusi pengajian tinggi IPT. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh penasihat MAINJ Datuk Noh Gadot di UTM Skudai. Melalui program yang sama, pihaknya turut menyumbang 2 mesin dialisis bernilai lebih RM85,000. Ia bagi menggantikan mesin dialisis lama yang ditempatkan di Pusat Kesihatan UTM untuk kegunaan pelajar dan kaki tangan. Datuk Noh turut menyampaikan peruntukan RM20,000 untuk kegunaan unit dana pendidikan UTM. Pada majlis yang sama, 21 pelajar B40 menerima bantuan wang tunai secara sekali bayar sebanyak RM200 setiap seorang. MAINJ juga memberi sumbangan komputer riba kepada 17 pelajar. Dengan bantuan ni, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak UTM dan juga Majlis Agama Islam Johor dengan pemberian peranti ini yang dapat memudahkan kerja saya dan pelajaran saya sepanjang saya berada di universiti. Sebelum ni ada laptop sendiri tapi rosak sikit sebab laptop lama. Dengan bantuan ini saya ingin membeli buku-buku yang harus dibeli sepanjang semester 1 ini. Saya amat terima kasih kepada pihak Masyid dengan pihak UTM kerana memberikan wakaf kepada kita. Ini dua boleh belanja lebih banyak makanan ke atau alat tulis yang digunakan pada semester inilah. Kesenian wayang kulit adalah satu bentuk persembahan yang tidak asing lagi di negara ini, namun ia seolah-olah hampir hilang di telan zaman. Menyedari hakikat itu, anak kelahiran Pulau Pinang, Ahnaf Hakimi Ahmad, lebih dikenali sebagai Kimi, seorang pensyarah, memulakan projek animatronik menggunakan wayang kulit sebagai subjek dalam eksplorasi yang menggabungkan teknologi dalam seni persembahan. Graduan Pusat Pengajian Seni USM itu berpendapat, selari peredaran zaman, karya tradisional haruslah bergerak seiring dengan perkembangan teknologi di samping mengekalkan idea asal, adat budaya dan tradisi.
Kimi, 33 tahun, mengambil inisiatif mengetuai sekumpulan individu bagi melaksanakan projek khusus persembahan wayang kulit dengan menggabungkan teknologi robotik bersama-sama seni persembahan wayang kulit pertama di negara ini. Dinamakan sebagai wayang kulit animatronic WKA, cara persembahannya sama seperti wayang kulit tradisional. Yang membezakannya adalah WKA sepenuhnya dikendalikan secara robotik tanpa perlu melibatkan kehadiran fizikal pemain wayang kulit termasuk tok dalang, pemuzik, kru dan lain-lain. Gaya persembahannya juga lebih contemporary dengan penggunaan bahasa dan penceritaan yang lebih mudah difahami oleh orang ramai. Menurut Kimi, idea untuk menghasilkannya tercetus apabila beliau menyedari kurangnya persembahan wayang kulit pada masa kini. Kebanyakan remaja pada zaman sekarang lebih cenderung dengan media sosial, dengan rancangan televisyen dan mungkin ada di antara mereka yang belum pernah menonton wayang kulit. Jadi dengan adanya wayang kulit animatronik ini, ia memberi satu pendedahan terhadap remaja tentang wujudnya persembahan wayang kulit ini. Dan secara tidak langsung, golongan generasi muda akan mula tercari-cari dan mula meminati seni warisan wayang kulit ini. Persembahan wayang kulit yang diadakan di sebuah pusat membeli belah di Pulau Pinang baru-baru ini turut menarik minat ramai pengunjung. Jadi dengan ada orang yang mampu memartabatkan alat wayang kulit secara robotik dan tambah dengan grafik ketika ini, so saya rasa impress dengan dan tidak terlalu bosan dengan cara yang baru dengan ikut peredaran masa sekarang. Melangkah ke hadapan, Kimi mempunyai perancangan untuk mengetengahkan lebih banyak kisah menarik dan menjadikan persembahan wayang kulit lebih mudah diakses oleh orang ramai. Labu sering dikaitkan dengan budaya Halloween yang lazimnya terkenal di Barat. Kebiasaannya, menjelang hujung Oktober, orang ramai berkunjung ke ladang labu untuk memilih dan membeli buah tersebut. Namun ada juga penjual yang lebih kreatif menjadikan tradisi itu sebagai aktiviti rekreasi yang boleh dinikmati seisi keluarga. Di Essex, England, pemilik Fox's Farm Produce menyediakan pumpkin patch untuk menarik pengunjung sejak 2015. Asalnya, tarikan itu hanyalah sebagai eksperimen, namun bertukar menjadi tradisi musim luruh yang dinikmati masyarakat pelbagai peringkat umur. It's just so much more fun coming here. I mean, you get to see loads of different people, and every year when we do it, we always just invite the same group of people, and it's kind of like a little event rather than going to the supermarket, which is just, you know, anybody could do. Everybody can do this as well, and we can just come out, have a coffee, enjoy ourselves, root around for the best one. Bagi pengunjung pula, kesempatan ini amat ditunggu-tunggu kerana bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga tidak memerlukan kos yang tinggi. A lot of things are expensive at the moment, and this is quite a cheap day out, and the girls can get from it what they want. It's nice to get outside. Menurut pemilik, setiap tahun mereka menyasarkan untuk mempelbagaikan tarikan supaya dapat menarik kunjungan pelanggan lama dan baru. Sukan saingan bola sepak Piala Malaysia 2022 bermula semalam menyaksikan 6 perlawanan dalam fasa 18 pasukan terakhir berlangsung. Aksi timbal balik ini jelas menyebelahi Johor Darul Takzim, Negeri Sembilan dan Selangor yang menang di arena lawan. Paling selesa pastinya finalis tahun lalu JDT apabila menang besar ke atas PJCT FC di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Syarul Saad letakkan JDT di depan seawal minit ke-9 sebelum Safawi Rasib menggandakan kedudukan pelawat 6 minit sebelum lihat.
Bersambung babak kedua, seorang lagi pemain kebangsaan, Akia Rashid, mengukuhkan penguasaan JDT menerusi gol ketiga pada minit ke-70. Penyerang dari Argentina, Fernando Forestieri, melengkapkan kemenangan 4-0 JDT 9 minit kemudian. Di Stadium Darul Aman Al-Star, Kedah gagal memanfaatkan kelebihan di tempat sendiri apabila ditewaskan Negeri Sembilan. Meskipun membuka jaringan seawal minit ke-8 menerusi Fayyad Zulkifli Amin, Kedah gagal mengekalkan renta apabila Cik Rashid Cik Halim menjaringkan gol penyamaan pelawat 3 minit sebelum babak pertama berakhir. Tuan rumah terus menggigit jari selepas penyerang dari Brazil, Matheus Alves, menjaringkan gol kemenangan 2-1 Negeri Sembilan pada minit ke-66. Sementara itu, di Stadium Muhammad ke-4 Kota Baru, pemain import dari Brazil, Harlison Cayenne, turut mencuri tumpuan. Dia menjaringkan kedua-dua gol untuk memastikan kemenangan 2-0 Selangor FC mengalahkan Kelantan United. Cayenne membuka jaringan pelawat pada minit ke-39 sebelum menyusul jaringan kedua pada minit ke-63. Sementara itu, di Shah Alam, Sabah FC lega mengatasi tentangan sengit wakil Liga Perdana UiTM FC. Mendahului menerusi jaringan Badrul Bakhtiar seminit sebelum rehat, Sabah dipaksa terus bekerja keras sebelum Maxius Musa menggandakan kedudukan pada minit ke-70. UiTM cuba bangkit namun hanya berupaya merapatkan kedudukan 1-2 hasil jaringan penyerang Ghana George Etram. Dalam pada itu, gol tunggal pemain import dari Jepun, Kenta Hara, sudah memadai buat Kelantan FC menewaskan Sarawak United 1-0. Tidak banyak yang mampu dilakukan Sarawak United di hadapan penyokong sendiri sehinggalah akur dengan gol kemenangan lawan 8 minit sebelum misa penamat. Di Stadium Bandaraya, Penang FC turut gagal memanfaatkan kelebihan di arena sendiri. Lucas Silva meletakkan tuan rumah di depan minit ke-38, namun Alif Hassan menyamakan kedudukan buat Kuching di penghujung babak pertama. Minit ke-70, penyerang dari Brazil itu kembali meletakkan Penang 2-1 di depan. Jaringan itu cuma bertahan 3 minit apabila pemain import dari Liberia, Abu Kamara, memuktamadkan keputusan 2-2. Hoki Piala Sultan Johor menentang Jepun esok, peluang terakhir buat skuad remaja negara mencipta kemenangan menutup aksi kumpulan. Malaysia satu-satunya pasukan yang masih belum menang berbanding 5 pencabar yang mengambil bahagian. Selepas kesemua 6 pasukan beraksi 4 kali, cuma skuad negara yang terus kempunan untuk meraih kemenangan. Semalam, Malaysia tewas buat kali keempat berturut-turut, kali ini kepada Great Britain. Seawal minit kedua, Malaysia ketinggalan menerusi jaringan padang Tom Moorhouse. Britain menggandakan kedudukan minit ke-17 menerusi Fred Newbold. Pukulan sudut penalti minit ke-34 disempurnakan Jamie Golden untuk Britain selesa mendahului 3-0 sebelum gol keempat Harrison Stone menyukarkan lagi kebangkitan skuad negara. Bagaimanapun, skuad bimbingan Muhammad Amin Rahim tampil lebih baik pada suku keempat. 2 gol berjaya dihasilkan pada minit ke-50 oleh Muhammad Dani Syaiman disusuli Syahmi Irfan Suhaimi 3 minit kemudian. Namun ia sudah terlewat menghalang kemenangan 4-2 Britain. Pertunjukan fashion mempromosi kepelbagaian dan kebersamaan melibatkan golongan kurang upaya OKU di Mexico mengakhiri Buletin Didik. Saya Fazlani Harun. Assalamualaikum dan jumpa lagi.